Tajuk yang cikgu akan perkenalkan untuk hari ini ialah tajuk 2.0, iaitu pengenalan kepada bahan dan alatan jahitan. Okay, pernahkah kamu terfikir apakah faedah yang akan diperoleh sekiranya kamu mempunyai kemahiran menjahit? Apa faedah yang kita akan dapat? Agak-agaknya apa ya? Dari segi hala tuju kerjaya, kemahiran yang kita ada tu untuk kebaikan keluarga kita. Contohnya, bila kita menguasai kemahiran menjahit, kita boleh membuat baju sendiri. Baju adik-adik kita, baju mak kita, kita boleh buat sendiri. Ataupun kita boleh jadikan kemahiran yang kita ada ini sebagai satu hala tuju kerjaya kita. Boleh jadi seorang tukang jahit yang mahir. Sekarang tukang jahit pun gaji mahal tau. Ambil upah baju kurung saja pun kadang-kadang RM50 sepasang. Tengok tempat. Ada yang masih murah. Kalau di kampung masih RM30. Kalau di bandar RM100 pun ada. Jadi tidak rugilah orang yang dapat menguasai kemahiran menjahit. Diharap pelajar ramailah yang akan berkecimpung dalam kemahiran pembuatan pakaian wanita, supaya lebih ramai tukang-tukang jahit, pereka-pereka fashion dari kalangan pelajar pendidikan khas. Kemudian apa yang kita perlukan kalau kita nak menjahit? Apa yang kita perlu ada? Di sini kita akan bincangkan ya. Menjahit memerlukan bahan dan alatan menjahit dengan pemilihan alatan jahitan yang sesuai dan berkualiti. Biarlah kita beli barang atau alatan jahitan tu biar mahal sedikit sebab kita utamakan kualiti. Contohnya kalau gunting, belilah gunting yang betul-betul berkualiti dan tidak berkarat, tajam dan tidak seperti gunting yang murah biasanya kita guna, dia cepat tumpul. Gunting kain pun kadang-kadang kain pun jadi termakan kain sebab gunting tumpul. Jadi beli, pastikan sesuai dengan kain yang kita nak potong. Dia macam-macam jenis gunting ada. Jadi kita guna alatan yang sesuai dan berkualiti. Kemudian apakah bahan dan alatan yang sesuai digunakan untuk menjahit? Ini yang persoalan ni akan terjawab selepas ini. Okey, mari bersama-sama cikgu meneroka tajuk 2.1 iaitu mengenal pasti bahan dan alatan jahitan. Okey, jom bersama Cikgu Has. Mari kita mengenal alatan mengukur dan fungsinya. Okey. Peralatan yang pertama ialah pita ukur. Fungsinya ialah untuk mengambil ukuran badan dan bahagian melengkung pada pola. Cuba kita lihat gambar rajah. Di sini adalah gambar pita ukur yang digunakan untuk mengukur bahagian yang melengkung pada pola pakaian. Seterusnya, pembaris meter mengukur dan menanda garisan yang lurus, tegak dan panjang di atas kertas pola atau fabrik. Dan yang kedua, fungsinya boleh juga untuk mengukur fabrik. Kita mengukur kain yang kita untuk menandakan ukuran di atas kain yang kita jadikan pakaian tersebut. Terusnya, alatan mengukur yang ketiga iaitu pembaris sesiku. Fungsi pembaris sesiku ialah untuk membuat garisan bersudut tepat dan garisan lurus pada pola ataupun fabrik. Yang kedua, bahagian melengkung pula kita boleh gunakan untuk membentuk garis leher dan lubang lengan.
Seterusnya, alat yang keempat ialah pembaris lurus. Fungsinya untuk membuat garisan lurus pada pola ataupun pada fabrik yang dipilih. Seterusnya, alatan dan bahan menanda serta fungsinya. Alatan dan bahan menanda yang pertama ialah kapur tukang jahit. Fungsinya ialah untuk menanda garisan pemadan pada fabrik. Seterusnya, kapur tukang jahit digunakan untuk menanda juga. Fungsinya digunakan bersama roda surih untuk memindahkan tanda dari kertas pola ke fabrik yang ingin dijadikan baju. Seterusnya, roda surih. Roda surih juga digunakan untuk menanda, digunakan bersama-sama karbon tukang jahit untuk menanda garisan pemadan pada pola dan fabrik. Seterusnya, yang keempat, pensel penanda digunakan untuk menanda garisan pemadan pada kertas pola. Sekarang kita pergi kepada alatan memotong dan fungsinya. Yang pertama, gunting pucuk rebung digunakan untuk memotong bahagian tepi fabrik sebagai hiasan. Seterusnya, alat memotong yang kedua iaitu gunting fabrik. Gunting fabrik digunakan untuk menggunting fabrik yang dijadikan pakaian. Alat yang ketiga, alatan memotong dan fungsinya ialah penetas jahitan. Penetas jahitan digunakan untuk menetas jahitan yang tersalah jahit ataupun kita nak baiki semula, kita terpaksa buka semula jahitan yang telah dilakukan. Alat yang keempat, alatan memotong dan menanda iaitu sniper. Digunakan untuk menggunting benang jahitan. Ini maknanya selepas kita menjahit, lebihan ataupun sisa-sisa benang yang melekat di pakaian yang kita jahit perlu dikemaskan. Jadi alat yang digunakan ialah sniper. Seterusnya, alatan dan bahan menjahit serta fungsi. Alatan dan bahan menjahit yang pertama ialah benang. Benang digunakan sebagai bahan utama untuk menjahit semua jenis jahitan tangan dan jahitan mesin. Warna benang, benang ada pelbagai warna kerana kita menggunakan warna benang yang sama dengan warna fabrik supaya jahitan kita lebih cantik dan tidak terlalu ketara nampak kesan jahitan apabila benang dan kain yang sama warna. Seterusnya, kita perlu ada alatan dan bahan menjahit iaitu mesin jahit. Digunakan untuk menjahit jahitan mesin dengan lebih mudah. Apabila kita menggunakan mesin, kita boleh menjahit dengan lebih cepat, pantas dan lebih kukuh jahitan dan lebih kemas. Seterusnya, untuk menjahit, kita perlu ada jarum jahit tangan. Apa guna jarum jahit tangan? Jarum jahit tangan digunakan untuk menjahit pelbagai jenis jahitan tangan. Ini kita menggunakan jahitan asas menggunakan jarum jahit tangan. Itu secara tradisional tanpa menggunakan mesin. Yang ini ialah jarum mesin. Gunanya ialah untuk menjahit menggunakan mesin jahit. Jadi jarum yang digunakan berbeza dengan jarum jahit tangan, di mana bahagian atas jarum jahit mesin memiliki bentuk yang lebih besar berbanding jarum jahit tangan.
Seterusnya, alat yang perlu ada ketika menjahit ialah alat menekan, dan mari kita kenali apakah fungsi alat menekan ini. Okey, alat yang pertama diperlukan ialah papan setereka, digunakan untuk memudahkan proses menyetrika dan menekan fabrik yang telah siap dijahit. Apabila ada papan setereka, mesti kena ada setereka yang digunakan untuk menekan dan menyetrika menggunakan elektrik. Ada juga setereka yang tidak menggunakan elektrik, iaitu setereka yang digunakan pada zaman dahulu sebelum adanya aliran elektrik. Dia menggunakan kayu arang. Maknanya bara. Dia guna bara daripada ketulan kayu arang yang dibakar dan dimasukkan ke dalam setereka yang tradisional. Okey, sekarang kita guna setereka yang moden menggunakan elektrik. Ini ialah alas papan setereka, digunakan untuk melapik papan setereka. Maknanya papan setereka tadi kita perlu alas dengan alas pengalas, iaitu berbentuk kain. Kain tu digunting dan diletakkan span yang sama bentuk dengan papan setereka. Digunakan untuk melapik supaya bila kita menggosok atau menekan pakaian, dia tidak terkena kepada bahagian dasar besi papan setereka yang menyebabkan kita akan tergosok ataupun terkena bahagian besi bawah papan setereka tersebut. Dan bila kita guna alas, kita gosok pun lebih licin, lebih lancar bila kita menggunakan setereka elektrik. Setakat ini saja pembelajaran kita untuk hari ini. Kita akan jumpa lagi dengan tajuk-tajuk lain pada masa akan datang pula. Jadi sekiranya video ini bermanfaat, sila like, komen, share dan subscribe. Kita ila liqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.